عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. Yang saya hormati lagi kasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita melafazkan syukur banyak-banyak pada Allah diberikan peluang dan kesempatan untuk kita berada pada malam ni, malam yang ke-7 daripada bulan Muharram 1444 Hijrah. Jadi beradanya kita pada tahun yang baru, kita mengharapkan daripada Allah semoga disediakan yang baik-baik dalam kehidupan kita pada tahun ini, dan kita berdoa dan terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai ada amalan yang soleh yang pernah kita lakukan pada tahun yang lalu, semoga ianya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah ada dosa dan maksiat yang telah kita lakukan pada tahun yang lalu, kita mengharapkan semoga ianya diampunkan oleh Allah yang Maha Pengampun. Jadi beradanya kita pada malam ni adalah tujuan untuk kita memperingati kembali peristiwa yang besar berlaku di dalam sejarah Islam. Itulah penghijrahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke kota Madinah. Jadi tuan-tuan, kisah hijrah ni panjang. Kalau nak ceramah sejam tak cukup untuk kita ambil detail berkaitan dengan kisah tersebut. Cuma pada malam ni kita hanya ambil sebagai sinopsis ataupun sekadar ringkasan daripada kisah yang berlaku ini, dan apa benda yang boleh kita ambil sebagai panduan, yang boleh kita ambil sebagai pedoman dan ikutan untuk kita hidup di atas muka bumi Allah, apatah lagi saat kita berada di penghujung zaman. Baik, jadi yang pertama, ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, penghijrahan Nabi daripada Mekah ke kota Madinah ini bukan kali pertama Nabi sampai di kota Madinah. Kerana saat Nabi sampai di Madinah, Nabi ada sebut kepada sahabat Nabi bahawa Nabi pernah sampai, Nabi pernah duduk dengan mak Nabi di sini, Nabi pernah lalu di sini, Nabi pernah duduk di sini. Bermakna Nabi pernah sampai lah. Jadi kalau baca balik sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi sampai, Rasulullah sampai di kota Madinah iaitu seusia Nabi 6 tahun. Waktu umur Nabi 6 tahun, mak Nabi namanya Aminah binti Abdul Wahab bawa Rasulullah ditemani oleh seorang perempuan namanya Ummu Aiman. Mereka ni bergerak daripada Mekah pi ke Madinah, umur Nabi 6 tahun. Jadi mak Nabi bawa Nabi pi Madinah, duduk lebih kurang sebulan 2 duduk di sana. Baik, apa tujuan Nabi dibawa ke kota Madinah? Antara tujuan yang paling besar ialah untuk ziarah makam bapa Nabi di sana. Jadi tuan-tuan, maksudnya malam ni kita dapat poin yang pertama, hijrah Nabi ke Madinah bukan kali pertama Nabi sampai dah. Nabi pernah pergi dah dulu waktu Nabi kecil. Dan apa tujuan Nabi sampai ke Madinah waktu kecil dulu umur 6 tahun? Untuk ziarah kubur bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan boleh belajar satu poin yang besar yang kita boleh ambil. Tuan-tuan, mak Nabi didik Rasulullah umurnya 6 tahun dah dibawa ziarah kubur. Ni sunnah besar. Dan ziarah kubur ni Nabi tuntut, Nabi didik umat ziarah kubur. Ayah-ayah, ibu-ibu yang ada anak kecil, ada umur anak usia 6 tahun, 7 tahun, umurnya 10 tahun,
bawa anak ni didik depa ziarah kubur. Sama ada kubur mak pak depa kan, ataupun kubur tok dengan tok wan kan, bawa ziarah. Kerana benda ni dituntut dan dididik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan faedah ziarah kubur, ulama sebut antaranya ialah menyebabkan seseorang tu akan insaf, ingat kepada akhirat. Yang kedua, akan menyebabkan hati yang kerah jadi lembut. Lepas tu ziarah kubur ni besar faedah. Mak rempit tuan-tuan, saat kawan mereka aksiden mati, mereka ikut baik kubur dia tengok kawan mereka ditanam, tengok kawan mereka masuk kubur, orang tanam, baca talqin, seminggu tak rempit, lepas tu rempit pula kubur ni. Seminggu ya tak rempit, lepas tu berderah pula. Tak balas kurang-kurangnya seminggu insaf. Geng kena tangkap khalwat, kena tangkap basah. Tuan-tuan, ada kumpulan yang tangkap basah ni, mereka bawa perempuan dan lelaki berkhalwat, antara tempat yang mereka bawa kubur. Tak tepi kubur, syarah. Apa tak pikir ke anak mati, syarah mampu. Tuan-tuan, kenapa bawa pergi kubur? Kerana tengok kubur insaf. Jaranglah orang yang tangkap khalwat ni bawa pergi KFC kena 3-4 ketui ayam. Tak kena. Bawa pergi kubur biar dia ketak ni. Kubur kena bawa. Jadi ayah-ayah ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi saja sebut tu sebagai mukadimah. Kerana ayah-ayah ibu-ibu dirahmati Allah, sedih kita melihat sebahagian daripada masyarakat kita yang cucu tak tahu kubur Tok Wan tang mana. Ada ni, kalau ada teruk. Kalau cucu tak tahu kubur Tok Wan tang mana, berat. Maksudnya ayah tak pernah bawa anak dia pergi ziarah kubur tok dia. Ni satu benda yang kurang comel, kurang sihat. Bawa, ni kubur Tok Wan kamu, ni kubur tok kamu. Semuanya dia tahu ziarah kubur. Kerana Nabi didik umat macam tu. Baik, jadi Nabi pernah sampai Madinah. Baik, jadi hijrah Nabi SAW daripada Mekah ke kota Madinah itu bukan kali pertama. Baik, tuan-tuan, bila sebut hijrah Nabi daripada Mekah ke kota Madinah, tuan-tuan, peristiwa hijrah ni berlaku setelah 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Umur Nabi 40 dilantik oleh Allah. Lalu Allah perintahkan Rasulullah sampaikan Islam, cerita pasal agama, terang pelan-pelan, slow-slow, sengap-sengap, 3 tahun. Cukup 3 tahun, ada dah orang beriman, 3-4 orang, 5-6 orang masuk dah, masuk Islam. Maka Allah perintahkan Nabi, kamu kena dakwah terang-terang. Sebarkan agama Islam dan pedulikan orang musyrikin. Jangan duk kira dah dengan mereka. Mereka nak kata apa, mampu hibi. Kamu sebarkan Islam. Tuan-tuan, saat Nabi mula sebarkan Islam terang-terang, saat itulah bermula penentangan kepada Nabi SAW. Nabi kena tentang hebat. Kuat Nabi kena. Kali pertama, tuan-tuan, bila Nabi sebarkan Islam, cerita tentang agama Allah pada masyarakat Mekah, tuan-tuan, mereka rasa tercabar. Lalu mereka jumpa Abu Talib. Mereka kata, Abu Talib, tolong pesan saya ke anak-anak hang. Jangan duk cerita sangat pasal Islam. Letih kami nak jawab. Suruh dia berhenti sat. Abu Talib buat bodoh. Punya pasal empak. Tuan-tuan, rancangan mereka pertama tak berjaya. Maknanya dakwah Nabi terus tersebar. Kali kedua jumpa lagi Abu Talib. Abu Talib, Muhammad anak nakan hang duk kata macam-macam dah tu. Sampai Tuhan kami kena hina, dia kata kami sesat. Agama nenek moyang kami tak betul. Oi, berat ni. Pesan kat anak nakan hang dua. Sama ada hang nak pesan ataupun engkau izinkan kami pi halang dia. Marah dah ni. Abu Talib bila tengok masyarakat Mekah waktu tu marah, dia jumpa Nabi Muhammad SAW. Wahai anak nakanku, berhentilah dakwah. Bukan nak kata tak betul, tapi aku bimbang mereka akan apa-apakan kamu. Dan Rasulullah jawab apa? Wahai pak saudara aku, jawab kat mereka, bukmai matahari tak dengan tangan kanan, bukmai bulan letak tangan kiri, nak suruh saya berhenti, pi mampuih. Bahasa orang Kedah lah. Orang Bukit Merah saya tahu lah. Bahasa Kedah, pi mampuih nak jadi pun. Apa nak jadi? Jadi. Bukmai bulan pun saya tak berhenti, letak matahari pun saya tak berhenti. Dua, sama ada agama ni menang
ataupun Islam, ataupun saya syahid. Dua. Nak jadi apa jadi. Selagi Islam tak menang ataupun saya syahid, baru berhenti. Tuan-tuan, Nabi Muhammad bagi kata putih dua tu. Abu Talib bila dengar, dia kata, wahai anak saudaraku, kalau macam tu cakaplah apa nak cakap, aku sokong hang. Pula dah, orang hantar dia suruh berhenti, dah dia bagi sokongan. 2 kali gagal. 3 kali mai jumpa Abu Talib, buat mai seorang pemuda. Koklah Abu Talib segan kot. Sekali kalau kita apa-apakan Muhammad, dia tak ada dah nak makan. Nak makan tu duk tolong dia banyak. Buat mai ganti siap-siap. Abu Talib ni seorang pemuda gagah perkasa, ambil kat hang. Kami bagi kat hang buat anak angkat, buat mai anak menakan hang kami nak bunuh. Tuan-tuan, Abu Talib jawab apa? 2. Tak ketum gam dan lo. Dia tak kata Allah hudu, saya tolong terjemah bagi sedap. Dia kata pelik sungguh. Kamu serahkan anak kamu untuk aku bela. Hampa bagi budak ni suruh aku bela, jaga, didik. Hampa minta anak makan aku nak bunuh. Tuan-tuan, kalau tukar hang bela anak aku bela anak hang, gagah bi. Ni dia minta buat mai anak makan hang kami bunuh, tapi hang ambil anak makan kami bela. Tak kena ketum. Pening gambar ni. Balik. Abu Talib tak layan. Tuan-tuan, 3 kali dia mai cara slow motion. Maknanya mai slow talk, bincang elok-elok. Abu Talib tak layan. 3 kali rancangan mereka nak sekat dakwah Nabi tak berjaya. Habis berat dah, guna cara slow tak pakai, maka mereka mula serang tubuh badan Nabi SAW. Ada yang main cekik, ada yang kacau Rasulullah, ada yang buang najis depan rumah, kacau. Semua tu nak halang dakwah. Tu ya tujuannya, supaya Islam tersekat. Tuan-tuan, duk halang dakwah Nabi, kacau Nabi, Islam makin tersebar. 4 kali dah percubaan, gagal. Cuba pula kali kelima, buat apa pula? Cari siapa-siapa yang ikut Muhammad, beriman dengan dia, azab, bagi siksaan, tangkap dalam penjara, rimbuk belasah. Bilal kena, Sumayyah kena, Ammar bin Yasir kena, Yasir bin Ammar kena, keluarga dia kena teruk. Khabbab bin Al-Arat kena. Ni antara sahabat yang kena azab teruk kena. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan mereka tangkap para sahabat, siksa, adalah nak bagi orang lain takut dan supaya agama Islam terhenti dakwah dia. Jadi bila orang nak masuk takut lah. Tu duk kena teruk tu. Buat lagu tu tujuannya nak sekat dakwah Islam. Tiba-tiba tersebar juga. Kesakan Islam. Lagi kuat Islam. Oh, tak jadi. Tuan-tuan, panjanglah sirah tu. Sampai tahap Rasulullah SAW tengok sahabat kena siksa teruk. Tuan-tuan, Nabi suruh sekumpulan kecil para sahabat untuk keluar daripada Mekah, pisat ke bumi Habsyah untuk bagi tenang. Teruk sangat kena. Teruk sangat kena ni. Jadi Nabi suruh sekumpulan kecil, ada kata 15 orang, ada kata 17 orang, kamu keluar sat pi ke Habsyah. Kerana di sana ada pemimpin yang adil. Pemimpin tu dikenali dengan An-Nijashi. Nama sebenarnya Ashamah, tapi gelarannya An-Nijashi. Siapa pun yang memerintah negara Habsyah akan dipanggil Nijashi. Itu gelaran. Kalau Yaman dipanggil Raja Tuba. Kalau di Rom dipanggil Raja Kaisar. Kalau di Parsi dipanggil Kisra. Itu gelaran. Siapa naik pun. Kalau di Mesir ada dipanggil Fir'aun, ada dipanggil Malik. Itu gelaran kepada pemerintah. Siapa naik pun Fir'aun panggil. Zaman dulu lah. Kalau ikut tempat kita ni panggil Sultan Agung. Siapa naik memerintah, ni yang di Pertuan Agung. Nama dia lain. 2 kali dah jatuh ni. Masuk 3 kali saya bersilap. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maksudnya itu gelaran. Sakno dia tak boleh pakai serban. Lagu ni tak itu dah. Saya pakai serban bagi nampak rainbow. Buka serban ni rainbow tu kurang sikit. Baik. Jadi ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian,
Jadi siapa pun yang nak memerintah negara akan ada dia punya gelaran. Jadi di Habsyah siapa pun nak perintah dipanggil An-Najashi. Najashi ni bukan Islam, dia Nasara, Kristian. Dan dia bukan orang Arab, dia orang berkulit hitam. Jangan tengok saya. Saya bagi contoh ni. Lu tengok kita. Lawak. Ayah-ayah yang dirahmati Allah, An-Najashi walaupun bukan Islam tapi dia adil. Dia tak zalim kepada rakyat. Nabi suruh pisah. Kemudian cerita pasal pergi ke Habsyah ni panjang. Cuma nak sebut sampai tahap Nabi kata pergi ke Habsyah sah. Balik mai. Tuan-tuan, maksudnya Islam duk kena tekan teruk ni. Dalam duk tekan teruk tu, kau ramai masuk Islam. Sayyidina Hamzah masuk Islam, Sayyidina Umar mula masuk Islam. Hak ni berat. Koi lama, koi ramai. Hak masuk bukan besar-besar. Power-power. Sayyidina Umar siapa tak kenal. Sayyidina Hamzah siapa tak kenal. Saat mereka ni mula masuk Islam, Quraisy makin pening kepala. Islam semakin kuat. Jadi penentangan kena semakin hebat. Tuan-tuan, poin yang kita boleh belajar apa dia? Panjang lagi tu nak sebut. Cuma poin di sini kita boleh ambil. Tuan-tuan boleh ambil. Tuan-tuan kena ingat sampai kiamat, semakin kuat Islam, akan semakin kuat penentangan kepada Islam. Semakin kuat Islam ni diterima oleh masyarakat, tuan-tuan kena bersedia. Halangan dan cabaran dia akan semakin kuat. Tu kena sedia. Kalau zaman 80-an, zaman di Malaysia kita ni tuan, tahun 60-an, tahun 70-an, Islam tak berapa kuat di Malaysia ni. Islam tak berapa kuat. Dia punya cabaran tak berapa kuat. Kerana Islam tak berapa kuat dulu. Apa buktinya? Tuan-tuan tengok ke Mak P. Ramli. Cikgu besar pakai skirt, dah lah tua. Zaman tu, maksudnya tak pakai tudung, tak tutup aurat tu biasa. Cuma dia naik tahun 70-an, naik tahun 80-an, mula dah ada lah. Kerana ada tok-tok guru yang balik pada Mekah, yang balik pada Yaman, mula sebarkan Islam, didik umat, ada dah pakai tudung. Cuma jambul terkeluar. Pakai tudung tapi rambut terkeluar ni. Mula dah terima Islam. Polis dulu pakai seluar pendek lah, pakai seluar panjang lah. Dia semakin meningkat. Tahun 90-an semakin rancak, tahun 2000 semakin rancak. Tuan-tuan, sampai lah 2022 rancak terus. Surau ada majlis, masjid ada majlis, kelang buat majlis, pejabat buat majlis, dewan biasa buat majlis, sekolah pun buat ceramah, TV pun ada, radio pun ada, Facebook pun ada, TikTok pun ada lah ni. Dah habaq tamna dah ceramah. Maksudnya agama semakin dapat tempat. Dahsyat. Orang mula pakai serban, orang mula pakai purdah, orang mula memakai pakaian tutup aurat comel elok. Islam semakin dapat tempat, dan tuan-tuan kena bersedia, serangan kepada Islam akan semakin kuat. Dulu tahun 80-an tak dengar bunyi Wahabi, tuan-tuan tak dengar bunyi Syiah. Tak dengar, saya tak kuat teman tu. Tapi bila Islam makin kuat, muncul macam-macam. Wahabi pun mai, Syiah pun mai, liberal pun mai, pening terus. Kena bersedia. Jadi tuan-tuan kena bersedia, kerana Islam semakin kuat, maka penentangan kepada Islam juga akan semakin hebat. Kena bersedia. Jadi Nabi sampai tahap kena serang macam mana? Ayah-ayah ibu bapa rahmati Allah, tahun ke-7 Nabi jadi Rasul. Tuan-tuan, dalam sirah mencatatkan Rasulullah dan pengikutnya diboikot oleh orang Mekah. Boikot. Buat macam-macam dah. Kacau Muhammad tak jadi, kacau sahabat tak jadi, buat macam tu tak jadi, buat macam ni tak jadi. Jalanlah boikot. Tuan-tuan, boikot ni berat. Dia nak beli jangan jual, dia nak jual jangan beli, jangan duk sembang, jangan duk nikah dengan keturunan dia. Boikot terus. Jangan belah kasihan dengan mereka. Apa pun jangan bagi. Digezet sebagai perlembagaan Mekah. Buat undang-undang gantung dalam Kaabah. Perlembagaan boikot keluarga Muhammad. Tuan-tuan, tahun ke-7 Nabi diboikot. Nabi dihalau ke lereng bukit. Tak boleh duduk di Mekah, tak boleh duduk di kawasan rumah. Duduk lereng bukit ni. Makanan tak ada, minuman tak ada, teduhnya macam mana pada panas, nak lindung pada hujan macam mana sejuk dan sebagainya. Halau. Duduk di lereng bukit.
Bukan seminggu dua dalam sirah catat 3 tahun. 3 tahun duduk dalam bukit. Tuan-tuan, boikot ni takkan berhenti selagi mana mereka tak serah Muhammad untuk dibunuh. Tujuan dia satu ya, supaya agama Muhammad terhenti. Selagi duk sebab, boikot ni akan berterusan sampai bila-bila. Kalau hampa nak batalkan boikot, boleh serahkan Muhammad pada kami, maka yang ni semua boleh keluar pada boikot. Kami nak bunuh Muhammad. Tu je tujuan dia. Kerana tak mampu buat apa dah, melainkan kena bunuh Muhammad. Nak pergi tangkap turis bayar, jadi boikot. Nak batalkan boikot, serah Muhammad. Tuan-tuan, 3 tahun duduk lereng bukit. Teruk Nabi kena. Ada yang makan daun kering, ada yang tak cukup makan, ada yang tak cukup minum. Malam-malam budak-budak menangis selok, tak cukup makan. Tara duk makan banyak pun riau apa tu lah. Ni duduk lereng bukit tak makan. 3 tahun. Bukit di Mekah bukan macam bukit tempat kita ni, bukan macam Bukit Merah. Bukit Merah kemas. Selalunya bukit hijau ni merah ni. Tuan-tuan, tempat tuan-tuan tahulah bukit macam mana cantik, ada pusat peranginan, orang buat chalet lah, lawa. Kalau di Kedah, antara tempat yang menjadi tumpuan orang ramai di Baling. Pergunungan di kawasan Baling, bukit di Baling cantik tempat ni. Dulu orang tak pernah dengar, lah viral lah. Sakan. Sebelum banjir lah orang bakar api. Ada kawasan tuan-tuan dalam hutan di celah-celah bukit ni, tuan-tuan ada tempat yang sesuai, mereka buat kedai makan. Ambil lauk atas, pergi makan dalam sungai. Dia susun meja dalam sungai. Tuan-tuan bayangkan, kena gulai udang, kena semai belacan, kena pucuk putat, kaki duk layak. Dia pepak pucuk putat macam kambing tu. Dia sedap. Makan nasi panas-panas, kena gulai panas-panas sampai belacan, kaki duduk dalam sungai ni. Susun meja dalam sungai. Cantik lah. Tapi sekali main kepala ayam, bungkus punya meja tu. Dia akan tengoklah cuaca elok tak elok. Elok susun. Kena getah, harus terus semua. Viral orang pekat pergi tiba sebab cantik. Suasananya tenang, nyaman. Tuan-tuan, tu makan tengah hari. Yang lebih tu makan pagi, sarapan. Rupanya ada tempat sarapan lagi meletup, lagi timpa ramai. Kerana sarapan pagi ni tuan-tuan, makan dalam sungai terus. Meja Jepun tu. Tak ada kursi, kena bersila dalam sungai. Makan dalam sungai. Dan antara menu yang paling meletup sarapan pagi di situ tuan-tuan, roti canai telur basah. Banjir. Cuma kena bincang baliklah telur mana basah tu ya. Sebab dalam sungai. Pakat timpa habis ni nak makan sarapan. Kenapa? Kerana bukit cantik, tempatnya lawa. Cantik elok je tempat dia. Dan Mekah ada tempat macam tu kan? Tak ada. Mekah Allah buat kering kontang. Mana ada bukit macam kita? Baik, kenapa Allah buat ke Mekah macam tu? Antara tujuannya kata ulama, supaya orang yang pergi ke Mekah nak buat ibadat haji dan umrah, mereka hanya ada satu niat, ibadat kepada Allah. Tu je. Bukan nak pergi mandi sungai, bukan nak pergi melancong, bukan nak pergi tengok tempat. Tak. Pergi Mekah tujuannya satu ya, ibadat. Sebab tu Mekah tak ada tempat cantik. Zaman lah nampak cantik lah. Zaman Rasulullah tu dihalau dari bukit nak makan apa? Teruk kena. Ada tuan-tuan, mereka tak boleh jual beli, nak jual tak boleh, nak beli tak boleh. Tapi tengok ada orang luar mai nak pergi beli. Abu Lahab punya jahat, tuan-tuan, dia pergi jumpa pedagang luar. Kalau kamu nak jual kepada kumpulan ni, boleh. Tapi jual dengan harga yang melambung. Jual mahal kat mereka. Mereka akan beli lah sebab mereka tak ada duit. Mereka tak ada tempat nak beli lah. Hang jual mahal pun orang akan beli. Tuan-tuan, ayam naik sekilo sampai RM20 pun orang nak makan, orang beli, nak buat apa lah. Dah kalau naik harga sampai sekilo RM20 pun dah nak makan, beli juga. Kok mana pun mahal-mahal lah. Minyak naik. Lepas tu tuan-tuan nak main masjid bergolek, buh minyak batu, minyak mahal lah. Orang nak guna kena buh juga kok mana pun. Jadi Abu Lahab bagi tahu kat depa, kalau kamu nak jual boleh, tapi jual dengan harga yang tinggi. Kok mana pun depa akan beli, confirm. Pok-pok ni harga tinggi melambung.
Sahabat Nabi nak pergi beli, tanya-tanya harga, tu dia punya mahal, minta maaf kami tak jadi beli. Baik makan dungkrin apa. Mahal sangat. Tuan-tuan, tak laku terus makanan yang depa jual, barang yang depa jual. Marah bebai pergi jumpa Abu Lahab. Hang muhung, hang kata depa confirm beli, haram tak beli pun. Abu Lahab kata tak apa, mai aku beli. Dia beli semua, bukan makan pun, buang janji jangan jual kat depa. Tu punya jahat. Tuan-tuan, 3 tahun Nabi kena boikot. Daripada tahun ke-7 sampai tahun ke-10 Nabi diboikot oleh orang Mekah. Sampai takdir Allah, Allah hantar anai-anai, binatang yang kecil ya. Anai-anai ni tuan-tuan, dia rekah perlembagaan yang digantung dalam Kaabah rapat. Ada tulis no, jangan jual dengan Muhammad, jangan beli dengan Muhammad, jangan cakap, jangan belah kasihan. Hak ditulis dari ni, anai-anai rekah habis semua. Jadi tak ada lah boikot tu. Perlembagaan tu hilang. Mana bukti kata ada? Anai-anai makan habis. Abu Talib diberitahu oleh Rasulullah, Nabi bagi tahu, wahai pak saudaraku, anak-anak makan dah perlembagaan tu. Betul ya? Siapa bagi tahu? Allah kan? Ya. Allah bagi tahu, wahyu dapat. Abu Talib pergi jumpa orang pembesar Quraisy, aku akan serahkan Muhammad dengan syarat perlembagaan tu tak ada. Kalau ada lagi perlembagaan tu, pergi ambil Muhammad lah bunuh. Tapi kalau tak ada dah perlembagaan tu, minta maaf, aku akan jaga Muhammad sampai mati. Karena mereka punya point nak tangkap Muhammad, bunuh. Jadi bila Abu Talib mai serah dah Muhammad dengan syarat perlembagaan tu masih ada. Setuju? Pipi tengok tak ada apa dah, anak-anak makan habis. Maka boikot selesai. Cuma tahun ke-10. Teruk dah 3 tahun nak. Allah hantar anak-anak ya, apa? Tuan-tuan, kata para ulama, peristiwa boikot yang berlaku kat Nabi ini memberi kesan kepada orang keliling Nabi, termasuk kepada Abu Talib. Abu Talib wafat 6 bulan setelah boikot tadi berakhir. Selesai boikot, Nabi dah keluar dah daripada lereng-lereng bukit tadi ni, dapat dah makan, dapat dah minum balik macam biasa. Cuma Abu Talib terkesan. 6 bulan lepas tu mati. Sebab mati katanya kesan tu lah kesan boikot. Kerana duk fikir sangat pasal nak menakan dia macam mana ni, tekanan. Baru dia dengan main dengan tekanan perasaan. Tekanan jiwa, kacau perasaan, jangan main. Kena jaga jiwa perasaan orang. Jangan bagi tekanan yang melampau, kerana boleh membawa maut. Boleh jadi gila, dia tak tahu jadi guna. Masalah. Orang buat kajian, 2 ekor kambing diletakkan dalam 2 sarang, 2 sangkak. Seekor kambing boleh dalam 1 sangkak, seekor lagi kambing boleh dalam 1 sangkak. Cuma sangkak yang ketiga buh serigala. Dan kambing hak hujung ni relax minum macam biasa, makan macam biasa. Kambing hak tengah ni duduk tak senang. Kalih nampak serigala, ketak ni. Padahal bukan serigala boleh main pun. Cuma perasaan dia diganggu tengok serigala nak main. Takut dia. Tuan-tuan, sampai satu tahap serigala yang duduk di tengah tadi rebah mati. Bukan pasal tak makan, bukan pasal tak minum, tapi pasal jiwanya terganggu, tekanan. Orang buat kajian benda tu. Sebab orang kata makan kambing boleh naik darah. Betul ke? Orang buat kajian. Rupanya tuan-tuan, makan kambing tak naik darah pun. Bahkan yang boleh naik darah, minum air mineral banyak. Betul tak dia minum banyak-banyak? Air mineral ada haknya. Tuan-tuan, kalau minum berlebihan, darah akan lebih naik tinggi. Lagi dahsyat teruknya pada makan kambing. Orang buat kajian, diletakkan 2 orang dalam satu bilik, buh dinding. Tuan-tuan dirahmati Allah, buh dalam satu bilik 2 orang, seorang semeja. Lelaki pertama diberikan makan kurma kambing hari pertama, tetapi lelaki kedua hanya diberikan sebotol air mineral. Hari pertama okey, hak makan kambing okey, hak minum air mineral pun okey. Hari kedua, lelaki yang pertama diberikan gulai kambing dengan nasi lebih kurang. Yang lelaki kedua hanya diberikan 2 botol air mineral. Dia ni tak mau nak kenyah dah. Dia ni makan melantak sedap ni, tapi dia ni mood kau hilang lah.
Hari ketiga diberikan pula dia ni daging kambing bakar, buh dengan black pepper dengan coleslaw habis kurang. Hak nombor 3, lelaki yang kedua dibekalkan botol mineral besar. Tuan-tuan, hari ketiga dia lambung meja tu, haram jadah aku darah rekah yang kosong rupanya minum yang kosong lagi naik darah. Mau tak naik darah duk minum yang botol kau duduk rekah kemin. Jadi kajian mengatakan minum air kosong lagi bahaya. Betul tak tahu tak? Orang mak kajian tu. Jadi tekanan jiwa masalah. Jangan main-main dengan tekanan jiwa. Sehingga Abu Talib terkena benda tersebut dan jadi asbab dia wafat. Abu Talib meninggal dunia. Duk tak lama Khadijah meninggal dunia. Tuan-tuan, dua-dua orang ni pelindung Nabi. Quraisy bila tengok Nabi dah tak ada dah pelindung, Abu Talib wafat, Khadijah wafat, ini masa paling sesuai serang Muhammad. Lagi teruk Nabi kena. Nabi cuba pergi minta tolong di Taif. Orang Taif pun halau Nabi. Teruk Nabi kena. Maksudnya dakwah Nabi di Mekah hampir tersekat. Hak nu tak mau, yang nu tak mau, yang ni tak mau. Tahun ke-11 kenabian, tuan-tuan dirahmati Allah, berlaku Isra' dan Mi'raj. Nabi balik daripada peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi sampaikan Islam. Orang yang beriman ada yang semakin kuat, ada orang beriman yang murtad balik. Tak percaya dah kat Muhammad, penipu, pembohong. Islam, dakwah Nabi semakin tersekat di Mekah. Dan orang Mekah tak mau dah dengar. Jadi Nabi SAW bila tengok orang Mekah tak mau dah dengar dakwah Nabi, Nabi tak putus asa, Nabi dakwah kepada orang luar Mekah. Kan orang luar Mekah duk main. Di Mekah ni tuan-tuan jadi tumpuan kerana ada orang luar main. Antara punca dan sebab utama mereka main buat haji di Mekah. Kerana haji ibadah yang turun temurun daripada Nabi terdahulu, juga dimasukkan dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW. Haji umat dulu dah. Bahkan dalam kisah para anbiya yang disenaraikan diterangkan oleh para ulama tulis kitab tentang kisah para nabi, tuan-tuan, disebutkan Nabi Adam alaihi salam sendiri pun melaksanakan haji sepanjang hidup dia 40 kali. Cara dia Nabi Adam buat haji dah zaman dia. Mai Nabi Ibrahim laksanakan lagi ibadah haji. Sampailah kepada umat Nabi SAW juga disyariatkan haji ni. Jadi ibadah haji ni ibadah yang tua, ibadah yang agung. Banyak umat yang buat haji ni. Umat dulu buat dah. Jadi sebelum Nabi sebarkan Islam sampai Madinah, hijrah ke Madinah, orang Madinah duk mai dah Mekah buat haji. Ikut syariat dulu. Jadi boleh ataupun tidak umat sekarang ikut syariat dulu? Boleh kalau disyariatkan pula dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Bukan semua boleh ikut. Walaupun Nabi dulu buat, tapi kalau tak disyariatkan dalam syariat Rasulullah, tak boleh ikut. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim alaihi salam berkhatan umur 80. Nabi Ibrahim masuk Jawi umur 80. Tuan-tuan, Ibrahim AS meninggal dunia umurnya 175. Jadi boleh terima lah, dia khatan umur 80, dia hidup 100 tahun lagi lepas tu. Tu syariat Nabi Ibrahim. Habis tu orang Bukit Merah nak ikut cara tu, umur 80 pun nak khatan. Tak kena. Sebab umur umat Nabi pendek, 60-70 Nabi sebut. Bahkan syariat Rasulullah khatan sebelum balik paling lah 15 tahun. Kalau dia balik umur 15, umur tu kena khatan paling lambat pun. Tak boleh tunggu sampai 80. Tak sama tu, tak boleh ikut. Tuan-tuan, kalau nak gagah ikut ke, tak kena agak. Kerana Nabi Ibrahim umur dia 175, umur 80 khatan, rasional lah. Kalau orang Bukit Merah umur 80 baru nak kerat, pukul 9 pagi kerat, tak ada lohok ke bumi lah belum. Royu. Tak sesuai. Jadi tak boleh ikut. Nabi Yaqub alaihi salam, tuan-tuan, syariat Nabi Yaqub boleh menikah dua beradik serentak. Nikah dengan kakak, nikah dengan adik, dua-dua mah boleh. Kalau nikah dengan kakak, tengok adik dia tak, ambil adik dia pula. Dia menghimpunkan dua saudara dalam satu masa, boleh. Syariat Nabi Yaqub. Syariat Rasulullah haram, tak boleh. Menikah dengan kakak,
dah tak mau kat kakak, kena kat adik, kena lepas dulu kakak tu. Tunggu sampai habis iddah, ambil adik pula. Boleh kan? Nak himpun dalam satu masa haram. Tak boleh. Dan kalau boleh sekalipun tetap tak boleh sebab tak berapa berani. Tu kan. Kalau boleh menikah sekalipun tak boleh kau. Berani nikah. Dalil buktinya berapa ramai hak dalam masjid ni menikah daripada seorang? 90. Tak berani dah. Padahal boleh menikah dengan orang lain, tak nikah. Bukan ada orang kata takut bini lah tu. Tuan ni bukan isu takut bini. Ada orang kata dia takut bini. Tak menikah tu sebab takut ke bini dia. Takut apa? Ada seorang hamba Allah, tuan dia pergi kedai makan. Kawan ni duk sembang ni, hantar tak, aku semalam gaya aku nak tidur, bini aku suruh pergi kedai. Aku pun ambil lah duit pergi beli. Dah dia suruh. Tak ambil, tak pergi kedai, dia marah. Hak ni pula kata sama, aku gaya nak berehat asal, dia suruh aku pergi basuh baju lah, sidai baju lah. Ada yang suruh pergi basuh pinggan lah. Aku kena buat ni. Laki-laki duk sembang. Kawan hak mai ni duk Bukit Merah katanya. Dia pergi ingat-ingat, dia kata hampa semua penakut bini. Ada bini suruh pergi kedai bini suruh lipat baju lipat. Kerahlah sikit. Kita jantan kan? Ni, belajar kat aku dia dah. Aku baru nak terlak, baru nak pejam mata kan? Bini aku suruh pergi basuh baju, aku jerekah pandai terus. Ni tepuk tangan ni, hebat. Hang jerekah apa? Sabun mana? Orang berjadah dia pun takut kau. Jerekah pergi tanya sabun, nak pergi basuh hak lah. Tuan-tuan ni bukan kisah takut bini. Tapi ada orang, tuan-tuan dirahmati Allah, ni isu kamu takut ataupun tidak pada Allah. Duduk kira takut bini. Nak nikah dah nikah. Allah pesan dah, kalau kamu takut tak boleh adil, seorang cukup. Kerana seorang hak bela tu pun penat lah. Nak jawab apa seorang? Kita dah pergi seorang, tu dah agak lepas dah. Esok bila masuk dalam kubur, malaikat tanya, hang ajak tak yang tu? Kamu didik tak yang ni? Agak-agak nak lepas. Oh letih. Seorang pun tak erat jawab. Maksudnya bukan kes takut dan sebagainya, tidak. Dan fikir banyak. Batu tuan ada seorang hamba Allah, saat dia satu hari sakit kepala, dia suruh bini dia picit kepala. Pening kepala. Bini dia picit. Tengah-tengah picit, bini dia tanya soalan cepu mah. Sebelum nikah siapa picit? Unggah. Lah tak apa, ada bini duk picit. Tak nak tanya sebelum abang nikah dengan saya ni, siapa picit kepala abang? Tuan-tuan lelaki dia jawab apa? Sebelum nikah tak sakit kepala. Lepas nikah hang sakit kepala terus. Nak abang apa? Dengan buat main seorang pun pening kepala lah. Jadi syariat Nabi Yaqub boleh menikah dua beradik serentak. Syariat Rasulullah tak boleh. Nabi Musa alaihi salam, lelaki sama lelaki tak ada aurat. Perempuan sama perempuan tak ada aurat. Boleh. Zaman Nabi Musa. Syariat Rasulullah tak boleh. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap mandi bogey kat kolah. Hoi, tak boleh. Duk main cebok ni, bogey. Haram. Kerana tu syariat. Dia kata Nabi Musa boleh. Syariat Nabi Musa boleh, syariat Rasulullah tak boleh. Jadi boleh ikut syariat dulu kalau disyariatkan pula dalam syariat Rasulullah. Jadi umat dulu duk mai dah haji. Kerana ada dalam syariat dulu. Tuan-tuan bila duk mai haji, ada yang mai buat haji, ada yang mai berniaga, mai berdagang di Mekah. Kerana Mekah jadi tempat tumpuan ekonomi. Baik. Nabi pergi pasar, masuk dalam market, cari orang dakwah. Dah orang kampung tak mau. Dah orang Mekah tak mau dakwah Nabi. Nabi tak berbiasa, Nabi dakwah pada orang luar Mekah. Dan nak ajak apa kat kita ni? Dan saat Nabi dakwah kepada puak ni, dan ada yang terima, ada yang tolak dengan baik, ada yang tolak dengan kasar. Tu biasalah. Sampai ada suku kaum daripada Khazraj, 6 orang daripada Madinah. Dan bila Nabi tanya, kamu mai daripada mana? Kami ni kabilah Khazraj. Nabi kata, boleh duduk saat tak nak cerita pasal benda sikit? Boleh? Nabi pun cerita satu-satu. Mereka dengar tentang Islam, beriman terus. 6 orang daripada Madinah ni. Tuan-tuan nak ajak apa kat kita? Kalau orang Mekah tak mau, Allah akan hantar orang lain yang mau. Kalau orang Mekah tak mau dengar pasal Islam, jangan bimbang.
ada orang lain Allah akan tak mau dengar. Bukan payah. Dan kita duk kata kalau kita lawan, ada orang yang benci pada Islam, hina Islam, buka tudung, londeh baju, buat lawak bodoh, hina Islam. Kalau seorang hina Islam, Allah akan hantar 1000 lagi mai bela Islam. Ingat heran dengan dia seorang. Peduli bang dengan seorang. Dia seorang tak mau buat ajar Islam, dia tak mau tolong orang buat kuliah, dia tak mau mai. Ada buat ceramah tak mau mai, buat kuliah tak mau mai, tak mau mengaji. Seorang tak mau mengaji, Allah akan tak orang ni mai. Ingat heran ingat dengan orang. Bukan peduli dengan kita, tak ada apa kita ni. Kalau kamu tak mau tolong Islam, Allah akan hantar orang lain mai tolong. Hang tak ada heran sikit pun. Tuan-tuan dan rahmati Allah, Islam kita tolong tak tolong, Islam akan menang. Kita tolong sebab haban tu kita. Kita tolong pun Islam menang, kita tak tolong pun Islam menang. Jadi nak kena tolong ke apa? Untuk kita dapat habuan di akhirat. Hang tak tolong menang, ingat heran ingat hang. Cuma ada ruang boleh tolong. Kerana sejarah sirah dah catat dah. Kalau orang Mekah tak mau dengar, Allah hantar orang lain mau dengar. 6 orang ni tuan-tuan mai dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdakwah. Mereka dah dengar dah cerita pasal Muhammad ni daripada mulut Yahudi di Madinah. Mereka dengar dah. Serupa zaman sekarang, tuan-tuan dah dengar dah pasal Imam Mahdi, dengar dah pasal Dajjal, dengar dah pasal Nabi Isa akan turun, dengar dah benda tu. Dalam kitab sebut dah, hadis Nabi cerita banyak dah. Sampai satu masa benda tu akan muncul. Imam Mahdi akan muncul, Nabi Isa akan turun. Tuan-tuan, berbetulan dengan apa hak kita mengaji dah, kita akan beriman. Benda tu akan berlaku sampai masa. Imam Mahdi macam ni, Imam Mahdi macam tu, dia punya nama apa, keturunan mai mana, di mana dia duduk di bai'ah dan sebagainya. Belajarlah sampai masa kalau betul dia lah. Lah ada orang mengaku Imam Mahdi berlambak di Perak, berlambak ramai mana mengaku Imam Mahdi. Perak ada 3-4 orang, Terengganu ada 3-4 orang, Indon ada 3-4 orang mengaku Imam Mahdi. Mengaku tapi tak tepat dengan Nabi sebut. Tak percaya, muhu. Imam Mahdi mai celah mana aku Perak ni. Tuan-tuan, Maulana Syekh Yusri Rushdi hafizahullah taala, ulama besar di Mesir, antara poin dia sebut berkaitan Imam Mahdi ni tuan-tuan, simple. Imam Mahdi sendiri tak mengaku dia Imam Mahdi. Waktu dia muncul, ulama dah nampak dia dah, nama dia Muhammad, pak dia nama Abdullah, dan ni keturunan Nabi. Orang Arab pula tu, ciri tu semua ada kat dia dah. Ulama Nabi bai'ah dia dah. Tuan-tuan, dia sendiri kata bukan dia. Pada permulaan dia sendiri tak mengaku dia Imam Mahdi. Jadi kalau hak dia mengaku, terang-terang muhum piang. Dah disebut dah, Imam Mahdi sendiri tak mengaku dia Imam Mahdi. Ya bukan Imam Mahdi, mengaku lah. Kita baca dah. Sampai masa akan muncul benda tersebut, kita akan, oh hak ni hak disebut, hak kita duk dengar lah. Macam itulah orang dulu. Dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil duk cerita dah akhir zaman akan muncul nama Nabi nya Muhammad bin Abdullah. Dia ada kawan siapa dia, ni duk tang mana, mak pak dia nama apa. Dia pun duk baca dah. Bila Nabi sampaikan Islam, terus hak ni lah hak kita dengar, beriman terus. Tahun ke-11 mereka beriman dengan Nabi SAW, 6 orang daripada Khazraj. Tuan-tuan, 6 orang ni balik ke Madinah, mereka sebarkan Islam sehingga tak ada satu pun rumah di Madinah melainkan terdengar nama Muhammad. 6 orang buat aja. Balik Madinah, cerita pasal Muhammad, kami jumpa Muhammad, dia ni siapa dia, agama apa, sebarkan di Madinah sampai setiap rumah ada nama Muhammad. Sebab tu tuan tengok Islam boleh menang macam mana. Kerana nama Muhammad kedengaran dalam setiap rumah di Madinah. Tuan-tuan tanya tengok, setiap rumah di Bukit Merah ni ada tak dengar nama Muhammad dalam rumah kita? Masing-masing ada rumah kan? Tuan-tuan balik lagi pergi Permang tengok, ada dengar tak nama Muhammad? Ada tak orang selawat nama Muhammad, cerita pasal Muhammad, qasidah dengar nama Muhammad? Ada terdengar tak nama Muhammad dalam rumah? Tak ada. Hak duk adalah mat kilau. Ayah jom tengok mat kilau. Mat juga tu, tapi mat kilau. Bukan salah. Tu sejarah bangsa kita, hero pahlawan.
tapi jangan kamu lupakan pahlawan paling agung Sayyidina Rasulullah SAW yang ada sebut nama Muhammad. Kalau rumah kita tak dengar nama Muhammad, nak menang kok menang Islam. Tak ada nama Muhammad sebut. Madinah bergegak waktu tu dan nama Muhammad. Rumah ni sebut Muhammad, rumah tu sebut Muhammad. Bukan ramai, 6 orang je buat aja. Bukit Merah bukan 6 orang, ratus orang. Kalau seorang sikit ambil buat aja Islam, selesai masalah. Yang ni cerita sikit, yang tu cerita sikit, bawa cerita Islam, sebarkan pada orang ramai. Kalau pakat-pakat buat aja tuan-tuan, Islam akan menang, Islam akan kuat. Wahabi tak dia nak main masuk, Syiah tak dia main kacau, sebab pakat buat aja. Dia tak mau buat aja, suruh kantong banner tak mau. Saya lagi suruh jaga jalan sikit, suruh orang lain kot. Aku bukan boleh sejuk-sejuk pula dah. Yang naik kepada Highland tak apa. Contoh saya bukan Kedah Sabah ni, Rainbow dia tembak umum begitu kena mampu habis. Ada orang macam tu, pakat duk tolak kau orang, hang buatlah, aku tak larat dah. Kalau duk pakat tolak aku tu penat. Pakat buat seorang sikit. Tengok 6 orang ni buat aja. Tahun ke-11 6 orang yang beriman, dan depa harap tahun depan depa akan main, depa kata, kami harap kamulah yang akan satukan kami dengan Aus. Duk bergaduh lama dengan buat tu. Khazraj dengan Aus ni bergaduh lama dah. Tok dengan Tok Wan mati habis dah perang. Tinggal cucu-cucu tak harap bergaduh lah. Mengharapkan Nabi lah yang akan satukan mereka. Tuan-tuan dirahmati Allah, tahun ke-12 mereka main pula buat haji di Mekah, lalu buat perjanjian dengan Nabi nak bertemu sekian-sekian. Lalu mereka bertemu dengan Nabi pada bulan Zulhijjah tahun ke-12 kenabian. Maka berlakulah perjanjian yang namanya disebut sebagai perjanjian Aqabah yang pertama. Kerana perjanjian tu berlaku di Aqabah, buat perjanjian dengan Nabi. Pukul 9 dah tak apa, lajak sikit no. Hijrah bukan boleh sat-sat. Paling lambat pukul 10 lah. Saya lah mampu hang ni. Dah 10-15 minit lagi. Hijrah tak masuk gitu, baru nak jadi hijrah ni. Baik, cuma nak sebut pada tuan-tuan, 12 orang datang daripada Madinah, bertemu dengan Nabi pada tahun ke-11, tahun ke-12, buat perjanjian yang pertama yang disebut sebagai perjanjian Aqabah. 12 orang. Ada Aus, ada Khazraj. Mai beriman dengan Nabi, buat perjanjian. Apa perjanjian tu sebut? Antara yang disebutkan, kami takkan syirik dah pada Allah, kami takkan minum arak, kami takkan berzina. Maksudnya tinggalkanlah. Kami nak tinggal dah benda-benda yang tak elok ni. Zina pun tak mau dah, syirik pun kami tak mau dah, minum arak pun kami tak mau dah. Perang yang jahilah kami tinggalkan. Kami takkan bunuh anak-anak dah. Kerana zaman tu duk bunuh anak. Nabi sebarkan Islam, Islam bawa rahmat, jangan bunuh anak. Anak umai rezeki. Ada orang duk faham gaji dia 1000, bila nikah dengan bini 1000 kena share 2. Dapat anak 1000 kena share 3. Dapat lagi seorang 1000 kena share 4. Maknanya daripada 1000 duduk tarik. Duk pening bala. 1000 nak makan seorang tak cukup, nak share 4 orang. Jadi dia tak mau anak lagi dah. Silap faham tu. Tuan-tuan, rezeki anak Allah dah tetap dah untuk dia, sikit pun tak kacau rezeki kita. Sekupang pun tak balas rezeki kita. Jangan bimbang yang tu. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Allah sebut dalam Quran. Kami bagi makan depa, kamu pun kami bagi makan. Bukan hang bagi makan anak hang, Allah yang bagi makan. Duk takut mak. Batu Nabi pesan, tazawwajul waduda wal waluda. Berkahwinlah dengan perempuan yang saling kasih mengasihi, kemudian kahwin tu boleh beranak banyak. Fa inni mukathiru bikumul umam atau kama qala. Kerana Nabi bangga umat yang paling ramai umat dia. Sebab tu orang Bukit Merah kalau boleh 2 tahun 3 orang, ejahlah runawun. Bagi ramai 2 tahun 3 orang, bukan 3 tahun 2 orang, 2 tahun 3 orang. Buat guna apa? Maksudnya kena apply kepada wakil pejabat parlimen, tolong minta ambulans biji buh kat masjid. Bak tahu dah sat-sat beranak, ayo rumah tu beranak. Jadi noh panggil ambulans, spare siap-siap di masjid tu. Tak sebelah ben jenazah. Ambulans. Kerak beranak. Anak bagi kerak ni. Jangan takut rezeki daripada Allah. Dan dulu di Sungai Petani ada seorang makcik umur dia 46. 46 dah umur dia, beranak ni. Cuma sedihnya tuan-tuan,
tak ada nak masuk living room, duk tolak-tolak, doktor kata stop, ambil kain tutup. Kerana kalau duk gagah pergi living room, budak tu kalmah. Tak dan lah. Nurse pun ambil kain tutup. Tepi lobi tu. Orang duk baca paper, duk tengok TV, duk beli barang, lobi. Ramai orang duk ada. Jadi kalau emergency ambil kain tutup, tuan-tuan, orang luar pakat dengar lah doktor duk bincang dengan nurse, duk beranak. Duk dengar lah doktor minta pelayar, spana. Nak barang. Ingat pemain motor kan minta pelayar. Contohlah minta gunting ke apa, duk dengar ni. Punya tepi tu ya. Tuan-tuan, Allah takdirkan dua-dua selamat. Anak selamat, mak selamat. Alhamdulillah. Anak buat piwat, mak tak tepi sat, bagi rehat. Habis selesai tuan-tuan, si mak ni duk menangis. Orang hak duk keliling tu ada makcik-makcik, orang tua-tua, dengar duk menangis, kesian. Beranak teruk dah tadi ni. Depa mai bagi kata semangat. Ni saya duk menangis lah, nak selamat dah, kamu pun selamat, alhamdulillah. Nangis tu. Dia kata saya malu, mak saya 46 dah, beranak lagi. Malu lah. Dah lah beranak tepi ni pula. Nangis ni. Pada tak apalah, janji selamat. Malu dia kata, saya tua lah, mak 46. Duk beranak lagi, tepi ni pula. Dia jadi malu. Tuan-tuan, ada seorang abang ni bila dengar, dia kata, kak, saya nak mak terus terang, kak nak lupa kak kira okey beranak tang ni. Tahun lepas ada seorang kak tu beranak ban pagar terus. Tak ada tang ni lah, ban pagar, turun-turun tang tu beranak. Tak ada nak cover bawah. Orang lalu dalam berhenti habis tengok. Kak kira okey lah tutup dengan kain-kain kak ni, nak melupa habak-habak tu tuan-tuan, lagi selok. Nangis lagi. Dia kata awak pula dah. Kak ni kata hak tu lepas pun kak agak. Padanlah dia juga. Orang tu lepas beranak dah, mai pula tu ni. Oi kerak sungguh lah. Contohlah nak beranak pergi kerak. Ni buat perjanjian ni, kami takkan minum arak, takkan bunuh anak, takkan sekian. Perjanjian dengan Nabi, buat perjanjian. 12 orang balik Madinah. Tahun depan kami akan mai lagi haji. Tahun ke-13 mai lagi ramai. Jumpa lagi dengan Nabi SAW di Aqabah tadi tuan-tuan, buat lagi perjanjian, maka terbentuklah perjanjian Aqabah yang kedua. Buat lagi perjanjian. Hak ni lagi dahsyat. Kami berjanji akan korbankan harta kami pada Islam. Kami akan tolong Islam, susah ke senang kami akan tolong. Kami akan bantu agama ni, kami malas ke, kami rajin ke, kami akan buat kerja juga. Tak kira malas rajin. Dan yang paling besar hak depa buat perjanjian, kami akan lindung Muhammad macam kami lindung anak bini kami. Buat perjanjian ni. Nanti Muhammad kalau kamu mai ke Madinah, kami akan jaga kamu macam kami bela anak bini. Tuan-tuan jaga anak bini ke mana? Biar kita mati tak apa. Anak kita jaga bagi elok. Sanggup korban. Kalau nak kena apa derma buah pinggang, sanggup bagi. Dia akan buat apa saja kerana anak bini dia. Depa buat perjanjian, kami akan jaga Muhammad macam kami lindung anak bini. Perjanjian. Tahun ke-13 kenabian. Tuan-tuan, setelah berlaku perjanjian Aqabah yang kedua, para sahabat dengan orang Madinah bagi perjanjian macam tu, tuan-tuan, depa minta kat Rasulullah, boleh tak kami nak pergi Madinah? Teruk dah duduk Mekah ni. Nabi tak bagi jawapan, melainkan Nabi tunggu wahyu daripada Allah. Tunggu saat dengan kalut. Kalau Allah bagi izin baru boleh pergi. Padahal boleh je Nabi kata, Madinah dah bagi confirm macam tu, takkan tak pergi. Boleh pergi lah, pergi. Tak. Tunggu Allah bagi arahan. Nabi masuk dalam rumah, duduk 3-4 hari keluar, Nabi bawa berita gembira, Allah izinkan kalian berhijrah, pergilah ke Madinah. Tuan-tuan, sini kita boleh belajar poin yang besar juga. Nabi nak ajak kat kita, apa benda pun kena sabar sampai masa Allah akan bagi. Lepas tu ulama sebut, man istajala syai'an qabla awanih uqiba bihirmani. Siapa yang kalut tak dan masa dia lagi duduk kalut dah, dia akan diharamkan dapat benda. Akan jadi masalah. Tak dan habis lagi dia kalut dah, tak sabar, derian tak luruh pergi pi jolok dah, jam duduk lah. Nasi tak ada masak lagi pi rekah dah, mentah, tunggulah masak sampai masak. Tak ada nikah lagi, gendong naik motor dah, tak ada apa, dia akan diharamkan kemanisan. Tak ada nikah lagi naik motor pergi balik lah. Tuan-tuan, dia takkan dapat kemanisan lepas nikah tak naik motor lah, bohong Tapi orang yang tak pernah naik motor dengan perempuan, lepas nikah boleh naik motor,
daripada Bukit Merah sampai Menak Baru dia 2. Ambil untung dia kata. Sebelum ni tak pernah naik. Allah akan bagi kemanisan setelah dia sabar. Dia sabar untung sah. Sabar lah apa? Orang yang sabar dia akan dapat manisan yang banyak. Pelam sampai masa dia ranum elok, tuan-tuan makan sekutu pun sedap. Tapi kalau pi petik tengah tak masak lagi, nak kena buat garam belacan lah, kena ambil kuah rojak lah, nak kena saput lagi sedap. Kalau tunggu dia masak betul sedap lah. Sabar sat. Nabi boleh je bagi dia keluar, tapi sabar sat Allah tak bagi arahan lagi. Saat Nabi bersabar tunggu arahan daripada Allah, tuan-tuan para sahabat keluar dengan arahan Allah, tuan-tuan kita boleh dapat maklumat macam mana orang Madinah jadi kuat, Islam gitu hebat sampai Islam menang waktu tu. Pasal sabar. Pakat keluar. Nabi bagi izin dia keluar. Nabi tak keluar lagi kerana Allah tak izin Nabi, hanya sahabat. Jadi semua pakat keluar malam-malam. Takut pelan-pelan keluar. Celah-celah tu ada seorang sahabat keluar terang-terang. Siapa dia keluar terang-terang? Sayyidina Umar. Orang ni mau takut keluar, takut nak tangkap, dia pergi habang. Pergi dihimpun orang ramai, dia bagi tahu aku dah siap dah, aku punya kenderaan, pakaian pun dah siap, aku akan keluar ke Madinah hijrah dengan Muhammad. Saja habang lah dia kata, kok lah siapa nak tahan sila. Siapa nak tahan sila. Kok lah nak tengok anak jadi yatim dengan bini jadi janda dengan mai tahan kok. Dia gempak lah. Tapi orang Mekah tahu Umar ni gempak dia baik sungguh. Hampir suruh lehat mampu sekok tak ni tahan. Tu Sayyidina Umar. Kita gempak tak ini. Gempak derah buat tak pun. Kita orang Bukit Merah dorangnya orang kita gempaknya derah. Tuan-tuan, Juha pernah main masjid, sampai masjid selipar dia hilang. Nak balik tengok selipar tak ada. Panas dia. Tuan-tuan, dia jerkah tang depan tu, siapa tak hantar balik selipar yang saya pakai, saya akan buat macam pak saya buat. Berjaga. Aku tak buat tak apa. Pas selipar pun menambah, siapa tak serah balik selipar yang saya pakai, saya akan buat macam pak saya buat. Tu imam tengok Juha tak pernah mengamuk. Dia malam tu dia mengamuk. Tu imam panggil habis orang kampung, tolong mai serah balik. Takut silap pakai. Bukan curi pun, silap pakai. Pakat mai buka balik selipar ni. Orang mengamuk dengan buat pasal. Bukan kira apa lah. Jadi selipar dah banyak, Juha cari selipar kamu. Dia pun cari dah selipar ni. Celah-celah tu imam mai tanya. Saya saja nak tanya lah. Ayah kamu kalau selipar dia hilang, dia buat apa yang kamu nak tiru dia ni? Kami duk takut orang ni. Juha kata, imam, ayah saya kalau selipar dia hilang, dia akan balik tak pakai kasut. Tu dia. Dia sungguh hak tu ya. Gempak je derah. Jadi orang takut dengar. Bukan ada apa pun. Cuma kadang-kadang gempak tu orang jadi bimbang. Cak nak kali ke. Orang gila terlepas dalam hospital, dia rabat tiang elektrik duduk di atas. Dulu dia mahir naik pokoknya. Jatuh-jatuh syok tak nak tahu, gila duduk hospital. Jadi duduk gian nak rabat pokok. Tengok-tengok tiang rabat naik atas. Duduk puncak tiang tu. Duduk babai doktor pakar, duduk sayang pejabat tu. Doktor tengok Allah terlepas seorang. Tu kalau syok keras, jenuh jawab. Turun habis staf hospital ni pujuk suruh turun. Dia tak mau turun bagi sudah. Telefon polis tolong main sat. Tuan-tuan, polis main dengan senapang. Kami kira baik 3, tak turun kami tembak. 1, 2, buat bodoh. Dia tengok polis buat bodoh, fikir hang. Polis kata kami tak boleh buat apa lah. Panggil bomba main. Bomba pun main dengan lori nak tembak ayam. Keliling pegang pipe nak tembak ayam. Kami kira baik 3, tak turun kami sembok. 1, buat bodoh. Bomba kata kami surrender, tak boleh buat apa dia ni, penat. Lah doktor tak larat dah. Doktor kata pergi panggil sak kawan sebilik dia, hak gila ke. Kok boleh pujuk kot. Kami tak jalan dah ni. Suruhlah sebuah pujuk kawan dia, kok pergi panggil sak lah, cari seorang dua mai. Kok boleh pujuk. Tuan-tuan dia pergi cari kawan sebilik dia, hak gila ke lah. Kata ni, hang tolong pujuk sak kawan hang turun. Dia tengok kawan dia duduk di atas, dia panggil, "Mak." Gila sama gila, dia ada connection. Dia tengok, "Awak." Dia kata aku kira sampai 3, hang tak turun aku tebang tiang ni. 3, hang tak turun aku tebang. Tak dan 3, 1 turun lah. Sampai bawah terus.
Polis berang leha. Hang main-main dengan kami no. Kami gempak nak tembak hang tak turun. Bomba gempak nak tembak ayat hang tak turun. Kawan hang gempak nak tebang tiang hang turun. Hang main-main eh. Marah polis pun. Dia kata polis gempak nak tembak murungnya, tak boleh tembak Mana tembak? Nak tembak tak ada sebab. Bomba nak sembuh ayat dengan dia shot ni. Mana semua? Tapi kawan saya ni gempak nak tebang, tak boleh kira. Dia gila. Kamu boleh kira orang gila ni tebang semua mampu. Pula dah. Banyak orang gila gempak dia terima pula. Tuan-tuan, kita gempak kadang tak pakai pun, orang tak takut pun. Sayyidina Umar gempak, sekok tak lari. Orang kenal Sayyidina Umar je. Ada orang tanya soalan, kenapa Nabi tak keluar dengan Sayyidina Umar? Kan senang kan? Ni kita dengar kisah sehingga Nabi nak kena bersembunyi dalam gua Sur, nak kena yang tu, nak kena yang ni. Kalau keluar dengan Umar kan senang. Tak ada siapa nak kacau lah. Ulama jawab kerana Nabi SAW atur strategi, dan yang apa yang Nabi buat akan jadi syariat kepada umat, akan jadi panduan kepada umat. Sayyidina Umar dia buat apa pun orang bukan ikut dia, dia tak jadi syariat yang dia buat masa tu. Nabi ada kan, orang ikut Nabi, orang tak ikut dia. Jadi kalau Nabi ikut cara Sayyidina Umar, letih umat ni. Sayyidina Umar berani, bukan umat semua berani. Pemimpin yang cerdik dia akan fikir orang belakang, bukan fikir saya dia. Kalau ikut Rasulullah, Nabi lagi berani pada Sayyidina Umar. Tapi saya fikir umat. Jadi macam mana nak latih umat, nak didik umat? Kalau bertemu dengan musuh, ada strategi yang nak kena guna. Bukan boleh handah kot dan. Kerana umat belakang lemah, kena atur strategi. Macam mana nak berhadapan dengan musuh. Tengok Nabi punya fikir kat orang belakang. Imam yang cerdik, walaupun dia hafal Quran 30 juzuk, tapi kalau dia semayang rakaat pertama, bangun rakaat kedua meletup belakang, perpak, lutut semua dia meletup. Hak bangun pada rakaat kedua ni meletup habis. Hai, takkan nak baca panjang-panjang. Imam cerdik dia akan baca wadduha inna a'tayna. Sebab makmum di belakang dia semua tua-tua. Bukan bermakna dia tak hafal Quran, tapi pasal dia fikir orang belakang macam mana. Kalau ikut dia, satu rakaat 4 juzuk boleh. Dia hafal Quran, tapi orang belakang tak larat. Inna a'tayna wal cukup. Rukuk. Bukan pasal dia tak hafal, tapi pasal dia ingat orang belakang. Tuan-tuan, kalau dia gagah baca satu rakaat 1 juzuk, rakaat kedua orang main terkanyang dengan belakang. Hang buat elok ni. Jangan ingat hang orang, hang jadi imam ingat orang belakang. Imam yang cerdik, yang baik, dia akan fikir orang belakang. Rasulullah tak keluar dengan umat, fikir orang belakang. Umat dia macam mana esok ni? Nabi keluar malam, jadi Sayyidina Umar keluar. Jadi semua bakat keluar tuan, sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak dibunuh. Dalam Quran cerita apa? Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru. Allah bagi tahu kepada Rasulullah Muhammad ketika orang Quraisy merencanakan rancangan jahat, mereka nak penjarakan kamu, depa rancang nak bunuh kamu, depa rancang nak usir kamu, mereka buat perancangan jahat. Allah kata wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka merancang, Allah pun merancang. Maka Allah izinkan Nabi hijrah. Masa mereka dah buat perancangan nak bunuh Nabi, tuan-tuan, ringkas cerita, mereka berhimpun buat mesyuarat, tak ada jalan dah melainkan bunuh. Abu Jahal bagi cadangan, bunuh. Hak nu cadang penjara, buh penjara apa? Tak jadi. Kalau buh dalam penjara, pengikut dia di Madinah ada dah. Mereka main serang honggak penjara kita, berkeluar Muhammad, silat-silat kita pula duduk dalam tu. Oh, penjara tak boleh, bahaya. Saya cadang kita halau Muhammad keluar. Hidup di Lebanon ke, duduk di Iraq ke, jangan hidup di Mekah lah. Jangan. Tara duduk di Mekah pun dia boleh himpun orang Madinah keluar. Halau keluar, dia himpun geng ramai main serang pun lah. Oh, tak ada. Abu Jahal kata apa? Satu ya, bunuh Muhammad. Bila sebut bunuh, sebulat suara setuju. Bunuh ya jalan dia. Mereka rancang nak bunuh Nabi. Tuan-tuan, Allah ada perancangan, Allah izinkan Nabi keluar daripada Mekah, hijrah. Pergi keluar. Diizinkan pada Rasulullah untuk berhijrah. Bila? Ulama catat pada tanggal 26 Safar. 26 Safar, Nabi keluar daripada rumah Nabi ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Pagi Jumaat. Pagi Jumaat, esok pagi lah. Pagi Jumaat,
Nabi dapat arahan daripada Allah keluar daripada rumah. Kerana ada 11 orang pemuda dah nak main kepung dah rumah Nabi. Mereka lantik 11 pemuda. Setiap kabilah hantar seorang wakil, pemuda yang paling kuat. Semua hantar seorang-seorang. Kenapa hantar seorang-seorang? Supaya bila Muhammad dibunuh, keturunan Muhammad, Bani Hashim, Bani Muttalib tak boleh tuduh kaum tertentu yang bunuh. Kerana semua terlibat. Kalau mereka nak serang balik, mereka takkan mampu serang sebab ramai. Bukan satu lawan satu. Mereka nak kena lawan sebelah. Dia ni kabilah ni, dia ni kabilah ni. Nak serang semua, tak mampu. Jadi hantar mai sebelah orang. Allah ada perancangan Muhammad hijrah ke Madinah. Nabi keluar daripada rumah Nabi. Nabi arahkan Sayyidina Ali pergi tidur tempat Nabi. Sayyidina Ali karamallahu, pemuda, umur dia baru 20-an waktu tu. Ali tidur tempat tu. Baik, tuan-tuan, Sayyidina Ali tidur terus, tak cakap banyak. Kerana dia tahu kalau Nabi suruh takkan ada mudarat. Kalau kita duduk tempat Sayyidina Ali 14 kali fikir tak lepas. Saya main ceramah malam ni, tuan-tuan, kalau saya dapat tahu ada maklumat sampai ada orang nak tembak penceramah, dia buat dah sniper di satu tempat, dia akan tembak penceramah. Saya dapat tahu, tobat saya tak main dah. Takkan nak main, tidak kena tembak. Saya akan telefon kawan, hang boleh ganti tak aku? Kawan tanya, awak hantar pi. Kerana aku dapat tahu mereka nak tembak penceramah. Tuan-tuan, agak-agak kawan saya nak main ganti tak? Cari mampuih dia nak. Kalau aku ganti, aku lah kena tembak. Sayyidina Ali tahu dah Nabi nak bunuh, Nabi kata hang ganti. Dia pergi tidur. Kok lah dia kata, Rasulullah baju besi dah. Baju besi ke topeng ke? Tidur terus. Kerana dia tahu Nabi takkan suruh kalau mudarat. Islam takkan suruh benda yang mudarat kita. Tuan-tuan tengok Nabi Ibrahim, Allah suruh sembelih anak dia. Kenapa Allah suruh sembelih? Takkan mati pun. Hang nak buat tak buat. Islam takkan suruh benda mudarat. Jadi bila Nabi suruh Ali tidur, Nabi tahu dah Ali takkan di apa-apakan. Tidur mbak. Nabi keluar dengan Sayyidina Abu Bakar. Panjang kisah ni, sebenarnya syukur lah. Tuan-tuan, saat Nabi keluar daripada Mekah Al-Mukarramah, Nabi sedih nak dengan Mekah. Tuan-tuan, Nabi kata apa kat Mekah? Wahai Mekah, kamu adalah bumi yang paling terbaik Allah cipta. Kamu adalah bumi ciptaan Allah yang terbaik. Bumi paling terbaik Mekah. Mekah bumi terbaik. Semoga semua yang ada pada malam ni dijemput oleh Allah untuk ke bumi terbaik ni. Amin ya Rabb. Kena sampai ni Mekah ni. Kerana Nabi kata ni bumi yang paling terbaik. Nabi kata apa? Nabi kata, wahai Mekah, kalau bukan kerana aku dapat arahan kena keluar, aku takkan tinggalkan kamu. Aku takkan tinggalkan. Nabi sayang Mekah. Nabi cinta Mekah. Tempat dia beranak, tempat dia membesar, tempat Nabi hidup, tempat Nabi berkahwin, Nabi berniaga, semua di Mekah. Tiba-tiba nak kena keluar, sedih. Ni negara. Batu hubbul watan minal iman. Cintakan negara sebahagian daripada iman. Kena ada sayang pada negara. Nabi sayang Mekah. Kalau bukan kerana aku dihalau keluar pada Mekah, orang Mekah nak serang aku, Allah suruh aku hijrah, aku takkan tinggal hang Mekah, aku takkan tinggal. Biar arahan dapat keluar Mekah. Sedih Nabi. Tuan-tuan, Nabi keluar dengan Sayyidina Abu Bakar. Pakat dah. Lepas 3 hari, ada 2 orang lagi akan bawa unta, bawa sekian-sekian. Lepas 3 hari kita jumpa di Gua Thur. Kerana Nabi ada plan dah. Jadi Nabi keluar dengan Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan, Nabi bawa kambing belakang. Kenapa bawa kambing? Yang pertama nak bagi hilang tapak kaki tu. Kambing ni kan tak tahu pi sana pi sini. Jadi bila bawa kambing ni belakang, tapak kaki akan selera. 1. 2, supaya laluan tadi hilang bau wangi. Kerana Rasulullah ni kalau dia lalu satu lorong, wangi lorong tu. Boleh bau. Orang Quraisy Adul Liga ni boleh tahu, oh lorong ni bau wangi lorong tu. Wangi Nabi ni. Peluh Nabi wangi pada kasturi. Dahsyat wangi Rasulullah. Batu bawa kambing. Tuan-tuan tahulah burung kambing mana. Tuan-tuan nak tahu burung kambing di mana, ambil 2 ekor pulang kereta kita. Esok bagi roh pulang. Anak tengok di guna kereta tu. Busuk tak ada nak apa. Kambing. Bawa kambing banyak-banyak nak bagi hilang bau. Kerana Nabi wangi.
Nabi wangi dan Nabi tak pernah tolak minyak wangi bila orang pergi. Betul ayah-ayah main masjid, kalau kawan kita suruh minyak wangi jangan tolak, ambil. Dan Maulana Syekh Yusri sebut nak ambil dengan tapak tangan, bukan dengan belakang. Suruh dengan tapak tangan. Kawan kita suka ambil dengan belakang tangan kan? Tak, ambil dengan tapak tangan. Ambil dengan belakang, dengan depan tangan, tapak tangan. Jangan tolak minyak wangi orang pergi. Bukan dia suruh beli, dia bagi. Ambil. Kita dah pakai dah kan? Dia suruh pula, balas pula, beri. Tapi tengok orang tak? Sebab zaman lah bahaya. Dia bagi apa? Kloroform. Bau-bau rebah lagu tu ya. Penat pula tu. Tengok siapa dia bagi nyawa. Nabi tak tolak. Nabi wangi dah. Tuan-tuan, Nabi bawa kambing nak bagi hilang bau wangi. Satu. Yang kedua nak bagi hilang tapak kaki. Kenapa? Kerana ahli Mekah, kaum Quraisy, ada orang yang pakar melihat tapak kaki. Dipanggil ahli qiyafah. Depa ni cekap tak cekap dia boleh tengok ni tapak kaki Muhammad. Oh, tu tapak kaki Abu Bakar. Bukan dekat tu. Dia boleh tahu ni baru pijak 3 jam, ni baru pijak 5 jam. Oh, mampu. Cekap tak cekap bawa ni. Jadi Nabi bawa kambing. Tuan-tuan, Nabi masuk dalam gua Thur, bersembunyi dalam gua tersebut sampai pok-pok yang ligan Nabi ni duduk depan pintu gua tu. Tu tak bawa kambing tu. Bagi hilang jejak, cekap tak cekap, mereka boleh jejak Nabi sampai depan pintu gua. Cuma Allah perintahkan kepada sekok labah-labah buat sarang. Sedia maklum kan? Labah-labah ni tuan-tuan, dia buat sarang, walaupun sarang tu baru, tapi dia guna model lama. Itulah bahasa mudahnya. Tuan-tuan ada tanah nak buat rumah baru, tapi kita kata boleh tak buat rumah corak 60-an. Ada tangga, rumah kayu sikit, boleh buat. Kontraktor boleh buat benda tu. Nampak macam rumah 60-an, padahal baru buat minggu lepas. Boleh buat. Labah-labah buat sarang baru, tapi guna model hak lama. Buat. Allah suruh. Abu Jahal ni tuan-tuan bukan orang, nama dia bodoh, tapi bukan bodoh sangat pun. Bodoh kena ke dia. Tuan-tuan, depa Abu Bakar kata kalau depa ni tunduk nampak kita. Nabi kita jangan bimbang, Allah bersama dengan kita. Jadi depa tak nampak. Abu Jahal boleh angkat kain dia kencin nak beritahu kita tak nampak ada orang. Tak ada orang kencin bawang Dia tengok ada orang boleh kencin, padahal ada orang. Tuan-tuan duk fikir-fikir tang mana Muhammad duduk orang ni. Tang mana? Abu Jahal cadang, depa menyorok dalam gua. Dalam gua ni apa? Tuan-tuan, kawan-kawan Abu Jahal kata, Abu Jahal bodoh tu taruh kat cucu sikit dengan perhabis semua. Pasal apa pula dah? Hang tak nampak sangat labah-labah tau. Kalau ada orang masuk, hancur dah sarang tu. Abu Jahal kata apa? Mana tahu kok labah-labah baru buat kot. Cerdik orang balong ni. Nak tahu baru ke lama, panggil pakar. Pakar main cek tengok sarang labah-labah lebih kurang. Pakar ni kata, Abu Jahal, kalau hang nak tahu sarang ni ada sebelum hang beranak. Lama dah, baru bang. Kenal lagu tu Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka buat perancangan, Allah pun ada perancangan. Hantar labah-labah, terak tu pakar-pakar pun. Hak kata hebat boleh tahu japak kaki, boleh cekap yang tu, dengan labah-labah nerak. Perancangan Allah. Jadi tuan-tuan jangan bimbang. Depa ada perancangan jahat, Allah ada rancangannya. Lepas tu kita nak didik umat sekarang. Tuan-tuan, umat sekarang ditakuti. Yahudi tengah buat rancang macam ni. Dia masukkan vaksin dalam badan manusia, orang akan mati sekian-sekian. Ya, kita nak akui Yahudi perancangan jahat sungguh dia. Mereka ada perancangan. Tapi jangan lupa Allah pun ada perancangan. Kita pegang dengan Allah, yakin dengan Allah, sangka baik dengan Allah, kita buat ajar kita. Yahudi memang akan buat ajar dia. Dia akan buat macam-macam nak musnahkan umat Islam. Kita yakin Allah pun ada perancangan dia. Pegang dengan Allah sudah. Buat ajar kita, mengaji tauhid elok, mengaji fiqh, main masjid, jaga agama Allah cukup. Perancangan dia apa? Kita ada perancangan. Allah punya perancangan lagi baik. Cuma kita sedih saat labah-labah jadi hero tolong agama Islam. Tuan-tuan, labah-labah ni diambil watak dia orang kafir. Orang kafir baca-baca, oh labah-labah ni hero. Depa ambil labah-labah, depa create satu watak, depa buat gambar Spiderman. Spider ni bau bagus. Buh kat orang, Spiderman.
Tak cukup dengan spider, dia dengar ada kucing, dia dengar ada ikan, dia dengar ada semut. Semua dia ambil buat gambar. Ant-Man, Aquaman, Batman, Catwoman, begitulah. Semua orang kafir buat. Dia dengar pasal tsunami, bulan terbelah, ayat laut melimpah bab kiamat ni, langit terbelah, bulan jatuh, bintang berguguran. Dia buat gambar cerita pasal kiamat. Mana daripada Pak Idea tu dia baca ni lah. Tapi dia buat gambar nak cari duit. Tengok ada binatang hebat-hebat, buat gambar. Sedih kita orang kafir yang ambil. Yang lebih menyedihkan, orang Islam kita, orang Melayu khususnya, nak buat gambar tak, pergi ambil cicak man. Cicak dia buat hero. Orang kafir ambil labah-labah, kemas dah. Cicak dia hendak tahu cicak. Dia buat angkat jadi hero. Oh, penin. Penat. Baik tuan-tuan, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi panjang kisah hijrah Nabi SAW. Cuma kita nak sebut, tuan-tuan, semakin kuat Islam ditentang, semakin kuat Islam, semakin kuat dia akan ditentang. Dan hijrah Nabi SAW ajarkan kepada kita banyak benda. Nabi libatkan semua, pemuda, binatang, orang bukan Islam pun ada terlibat. Panjang kalau baca sejarah, semua terlibat. Waktu Nabi duduk dalam gua, perempuan main hantar anak Sayyidina Abu Bakar. Perempuan main hantar. Maksudnya Nabi nak ajarkan pada umat, kerja Islam ni bukan boleh seorang buat, semua kena buat. Perempuan ada dia punya watak dia, pemuda ada watak dia, orang tua ada watak dia. Kesemua bantu agama Allah mengikut lorong masing-masing. Pakat tolong seorang sikit agama Allah Subhanahu wa taala untuk kita menegakkan agama Allah di tempat yang paling tinggi. Buatlah guna pun, halangan akan datang. Nabi teruk kena sampai dalam gua. Dan tuan-tuan, akhir kalam sebelum kita berhenti 9.30. Tuan-tuan, tak ada dah hijrah selepas Nabi bersusah payah tadi pergi ke Madinah, buka kota Mekah dan sebagainya. Nabi kata tak ada dah hijrah selepas aku membuka kota Mekah. Habis itu nak hijrah apa sekarang? Nabi sebut dalam hadis yang lain dengan makna hijrah yang lain. Apa kata Nabi? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang Islam yang sebenar ialah Islam yang menjaga Muslim yang lain daripada sakit dengan mulut dan tangannya. Islam yang sebenar, dia tak akan sakitkan orang lain, sama ada dengan mulut ataupun dengan tangan. Lepas tu jangan maki orang, jangan fitnah orang, jangan pukul orang. Jaga, kerana Muslim yang sejati dia tak akan buat benda tu. Dia nak marah pasal hang mengucap mengaku sama mengucap, baru kena. Kalau dia nak boleh nampak lah pasal orang Islam kena letak hak tu kuat. Pasal dia orang Islam, aku tak mau buat apa. Pasal orang Islam, aku tak mau maki minyak. Pasal kita sama akidah, letak Islam tu tinggi. Tuan-tuan tengok kaum Ansar, mereka letak Islam tu tinggi, bini mereka nak pergi kau. Orang Muhajirin mai, dia nampak Islam tu tinggi, hal lain semua jadi kecil. Dia ingat senang nak pergi bini. Tak, pasal Islam tu tinggi. Dia pun nampak kalimah la ilaha illallah tu besar, hal lain semua dia kecil. Jadi bila kawan tu seakidah dengan dia main, tak ada bini lebih kurang, dia ada bini lebih. Dia kata hang pilih nak hak mana. Aku cerai, habis iddah ambil kau. Dia ingat senang. Kalau kita duduk tempat dia, kita tak pergi dia pilih, kita yang pilih hak mana. Tengok hak mana tua ni, ambil hak tu. Kita sendiri kan pilih. Kita takkan pergi dia pilih hak comel. Kita ni pilih ambil atua tak belum mulut banyak. Kita kenal kan? Tak. Dia suruh kawan tu yang pilih. Dahsyat semua. Kerana dia tak la ilaha illallah tu besar. Orang Islam dia tak akan sakitkan Muslim yang lain. Kemudian Nabi kata wal muhajiru man hajara manahallahu an. Orang yang berhijrah dengan makna yang lain adalah mereka yang berhijrah meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan daripada kisah hijrah yang kita sebut, tuan-tuan, kita tak gaduh lalu dah hijrah Nabi hak teruk tadi ni. Cuma yang kita kena buat sekarang ni, tinggalkan segala yang Allah larang. Ayah-ayah, sebagai seorang ayah, apa yang Allah larang jangan buat kepada seorang ayah. Jangan kamu biarkan anak kamu macam ni, jangan kamu biar isteri kamu macam ni. Kamu sebagai ketua keluarga, yang mana Allah larang tinggalkan. Kamu dah jadi orang yang berhijrah. Isteri, seorang isteri, Allah larang isteri jangan jerkah suami, jangan masam muka, jangan buat macam tu, jangan buat macam ni, jangan derhaka. Segala yang dilarang tinggalkan, jangan buat.
Anak, Allah larang anak, jangan kamu tinggikan suara kepada pak kamu, jangan kamu jerekah mak kamu, hormat mereka dan sebagainya. Semua tu larangan Allah. Anak yang berhijrah, dia akan tinggalkan semua yang Allah larang. Dia tak akan buat. Mau dia akan tinggal. Jadi apa tempat jiran ke, kita pekerja ke, amanah, diberikan amanah, apa saja yang dilarang, tinggalkan segala yang dilarang. Kerana semoga kita termasuk dalam golongan orang yang berhijrah, mengambil semangat hijrah Nabi SAW di bulan Muharram tahun yang baru. Maka semoga Allah berikan kekuatan untuk kita tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaat perkongsian kita pada malam ni. Sejam suku ya, tak lama pun, 8 suku 9.5. Jadi tak lama pun saya ambil masa pada malam ni, walaupun 9.5 dah, tapi kita mula 8 suku. Sejam suku ya. Jangan bimbang katanya ada makan di rumah sendiri kot. Betul lah, jadi ada makan. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaat daripada perkongsian kita malam ni. Semoga Allah berikan barakah, Allah berikan keampunan, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, dan Allah jadikan kita orang yang akan bantu agama Allah sekadar yang kita mampu, sehinggalah kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak kepada pihak masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ni, meluangkan masa untuk kita mendengar. Kita bukan cerita pasal orang lain, melainkan kita hanya cerita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, saya mohon ampun dan maaf kasar bahasa silap cakap. Itu adalah kelemahan yang datang pada diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.